أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam dan semua ahli jawatan masjid, seterusnya saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Pertama sekali marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah dengan memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Daripada kita bercakap benda-benda yang orang panggil tak ada hasil, lebih baik kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memujinya. Supaya kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Orang yang mula-mula dijemput masuk syurga ialah al-hammadun, orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yahmadun Allah, dia senantiasa memuji Allah fis sarra'i wad dharra, di musim senang dan juga di musim susah. Dia senantiasa memuji Allah. Jadi kita pun sama juga, merasa lebih baik daripada kita ada masa, kita pujilah Allah Ta'ala dengan bahasa yang diajar oleh Rasulullah, iaitulah dengan 4 kalimah yang paling disayangi oleh Allah, iaitulah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah 4 kalimah yang paling Tuhan saya untuk kita puji dia, sanjung dia, di mana saja masa yang kita ada. Kita ni tak ada masa dah sebenarnya. Untuk kita nak bazir masa tu tak ada dah. Masanya terlalu suntuk, dan malam ini adalah malam pertama dan terakhir dalam hidup kita. Untuk malam ni lah malam yang pertama yang terbaru dalam hidup kita, dan juga malam ini juga malam yang terakhir dalam hidup kita. Jadi kalau boleh kita urus dengan baik, tadbir dengan baik, supaya malam ini syarat dengan kebajikan dan juga kebaikan, tidak sia-sia walaupun 1 saat. Jadi doakanlah semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang banyak memuji Allah. Paling-paling tidak alhamdulillah pun tak apa dah. Alhamdulillah. Lepas tu kita buat catatan lah sikit, setakat ni banyak mana dah alhamdulillah yang kita baca, banyak mana dah subhanallah yang kita baca. Sebab ini harta kita untuk nak beri semangat kita lah kan. Kita ada satu rekod berapa dah aku ni. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan bahawa beliau tidak akan tidur sehingga dia start pada bangun tidur tadi, dia sentiasa memuji Allah, bertasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dia tak akan tidur selagi tak cukup 12,000. Selagi tak cukup 12,000. Itu disiplin dia lah. Itu disiplin dia. Sebab kita peluangnya sikit saja, peluang kita hanya sedikit masa saja.
Dan nama dah sebut satu masa Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan untuk amba nak buat? Satu amalan yang sebab amalan Islam ni banyak kan, nak buat semua sekali tu memang banyak. Jadi amba nak minta Rasulullah ajar satu amalan yang holistik, yang mencakupi semua sekali, yang mencakupi semua amalan-amalan yang lain. Kalau buat ni mencakupi semua sekali hak lain. Jawab Rasulullah SAW mudah saja. Rasulullah kata, basahkanlah lidahmu, hendaklah kamu senantiasa basahkan lidahmu dengan zikrillah. Kita hari-hari ni kita tak sebut dua ya. Pertama sebut Allah atau ingat pada Allah. Yang kedua kita tak sebut dan ingat pada makhluk Allah. Dua tu ya. Kita sebut Allah ni biasa dalam sembahyang, dalam ni biasanya. Hak lain tu kan banyak kalau luar sembahyang kan kita dah sebut makhluk Allah yang banyaknya. Tapi kalau kita sebut makhluk Allah tu dalam hubungan dengan Allah, dia panggil zikir juga kan. Panggil zikir juga. Tapi ajar-ajarlah diri kita biar kita ni tidak mensia-siakan umur kita, masa kita walaupun 1 minit. Tapi kalau kita sebut makhluk Allah pun biarlah makhluk Allah Ta'ala dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah kata, hendaklah kamu senantiasa basahkan lidahmu dengan zikrillah. Mana senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan mudah sebut dah pada bulan lepas, zikir yang paling besar sekali ialah Quran. Zikir nombor 1 yang paling besar dan paling agung, tak ada dah zikir yang paling dikasihi oleh Allah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, zikir yang kedua yang paling disukai oleh Allah 4 kalimah tadilah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimah yang ringan disebut dan berat dalam timbangan Allah, sampai lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan sekaligus kalimah 4 kalimah ni juga selain daripada ibadat dan yang berpahala besar, ia juga menjadi benih untuk tanaman syurga. Sekali saja kita sebut subhanallah, maka tumbuhlah untuk kita sepohon pokok di syurga yang dijaga oleh Allah Ta'ala untuk masa depan kita di akhirat nanti. Zikir yang ketiga besar ialah doa. Zikir yang paling besar yang ketiga ialah doa. Doa ni sangat-sangat dihormati oleh Allah Ta'ala. Sehingga disebut dalam hadis Nabi, apabila seorang hamba tu angkat tangan memohon kepada Allah, Allah malu untuk nak membiarkan tangan itu kosong. Apabila dia diraut ke muka dalam keadaan kosong, Allah Ta'ala malu membiarkan tangan itu diraut dengan kosong di muka. Mana mesti Allah Ta'ala akan tunai. Itulah doa. Doa ni tuan-tuan kena ambil berat lah. Sebab ini ibadat yang paling dihormati oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah. Doa yang paling besar sekali ialah doa untuk Rasulullah yang kita panggil selawat. Yang mau ulang balik dah, ulang balik hari pada. Doa yang kedua besar ialah doa untuk semua orang Islam. Semenjak daripada Nabi Adam sampailah kiamat. Di mana kita dibayar balik atas orang kita berdoa tu, ataupun kita istighfar ke dia, atas orang 1 pahala. Man istaghfara li mu'min wa mu'minah falikulli mu'min wa mu'minah hasanah wahidah. Siapa dia beristighfar kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka atas orang itu Tuhan bayar balik kita 1 pahala. Maka kalau kita berdoa dan istighfar kepada semua manusia umat Islam sejak Nabi Adam sampai kiamat, berapa orang agak-agak? Oh, banyak kan. Ini merupakan satu sumber kekayaan kita lah. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga adalah doa harian kita lah. Start daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Terutama di saat-saat yang mustajab doa. Satu lagi tuan-tuan jangan sia-siakan saat-saat yang mustajab doa. Sebab saat yang mustajab doa ni memang saat yang sangat berharga, sangat mahal. Kalau kita terlalu besar untuk kita sia-siakan, berlalu dengan begitu saja. Saat yang mustajab doa ni masa mana? Saat yang mustajab doa ni termasuklah setelah azan. Nabi kata Allah tidak akan tolak doa seorang hamba yang berdoa di antara azan dengan qomat.
Kita ambillah kesempatan ini, jangan sia-siakan dengan perkataan-perkataan yang lain. Sebab setelah azan nak tunggu qamat tu, celah tu ada saat yang mustajab doa. Allah tak akan tolak mana-mana doa yang dilakukan oleh seorang hamba di antara dua ni, azan dengan qamat. Ini saat yang mustajab doa. Dalam sujud, aqrabu ma yakun bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya semasa dia sujud. Oleh pun kita kena berdoa jugalah. Tapi kalau nak panjang doa kan kena sembahyang soratlah. Makmum pergi tu juga kena ikut imam kan. Doa. Itu pun tepat mustajab. Pada bersalat ada dua pendapat kan. Mana dua-dua tu boleh ambil kedua lah. Sebelum bersalat pun mustajab doa, lepas bersalat pun mustajab doa juga. Asal lagi tepat mustajab doa ialah pada waktu tengah malam. Waktu tengah malam. Tengah malam ni masa mana? Kita tengah malam sampai akhir malam lah. Itu pun saat yang mustajab doa. Saat yang mustajab doa juga ialah pada masa turun hujan. Tu pun kita jangan sia-siakan. Dan satu lagi, saat yang mustajab doa ialah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada khilaf ulama masa mana waktu yang mustajab doa. Pendapat yang paling kuat sekali ialah pada waktu di antara asar dengan maghrib. Di antara asar dengan maghrib itu saat-saat yang mustajab doa kan? Jadi kita jangan sia-siakan saat-saat itu. Satu lagi hadis Nabi SAW, Nabi kata kalau kamu jenis orang yang biasa jenis payah nak bangun sembahyang malam, dia sembahyang malam ni sembahyang yang afdalus salah ba'da salati al-wajibat. Lepas pada sembahyang wajib kak, lepas pada sembahyang 5 waktu, paling afdal sekali kak sembahyang malam. Dan malam ni dia start lepas pada isya. Lepas pada isya sampai subuh. Itu dipanggil malam tu. Yalah hak mengarik dia pun malam dah, tapi hak biasanya kalau witir, kita nak sembahyang witir, kalau nak apa boleh lepas isya boleh witir, belum kalau lepas ngarik tak boleh lagi. Lepas isya tu kena sembahyang witir pun boleh dah. Tu dah kira masuk malam, waktu malam dah tu. Kemudian Nabi SAW kata kalau kamu ni jenis orang payah nak bangun sembahyang malam, Allah, padahal sembahyang malam ni sangat mahal harga dia. Nabi kata wa rak'atani fi jawfil lail, 2 rakaat sembahyang tengah malam tu khairum minad dunya wa ma fiha. Harga dia lebih mahal dari dunia dan apa yang dalam dunia ni. 2 rakaat sembahyang. Tapi nak boleh bangun 2 rakaat sembahyang tu payah ni. Dan Nabi kata kalau kamu jenis orang payah nak bangun sembahyang malam, dan kamu juga jenis orang kedekut nak buat kebajikan. Kalau kamu jenis orang kedekut nak buat kebajikan, Allah payah. Rezeki luah tapi nak buat kebajikan payah. Dan kalau kamu jenis orang penakut untuk ke medan perang dan medan perjuangan, kalau kamu jenis orang penakut nak berjuang Islam dan penakut nak pergi ke medan perang, mak zaman Nabi dulu kan zaman selalu perang kan? Maka sahabat-sahabat ni banyak ke medan perang. Pasal zaman tu zaman Islam baru naik kan, maka musuh-musuh Islam sentiasa serang Madinah ni dengan macam-macam serangan. Jadi Nabi kata kalau kamu jenis orang penakut nak pergi ke medan perang, maka perbanyakkanlah zikrillah. Maka perbanyakkanlah zikrillah. Jadi zikir itu 3 tadilah. Zikir paling tinggi sekali ialah Quran. Zikir nombor 2 ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan zikir nombor 3 besar ialah doa. Doa yang besar sekali doa untuk Rasulullah. Doa yang kedua besar doa untuk semua orang Islam semenjak daripada Nabi Adam sampai kiamat. Dan doa yang ketiga adalah doa harian kita lah, start pada bangun tidur sampai tidur kembali.
Jadi malam ni kita ambil peluang sikit untuk berzikir dengan az-zikrul akbar, zikir yang paling besar sekali, iaitu Al-Quran Karim. Amo dah sebut pada bulan lepas, kalau boleh tuan-tuan berzikirlah dengan Quran. Hak ni kira orang panggil amalan harian kita juga. Supaya kita boleh khatam 2 kali setahun. Biar boleh khatam 2 kali setahun, ni boleh sekali. Itu terpulang kepada tuan-tuan lah. Ini sumber kekayaan kita. Tak ada sumber kekayaan yang paling tinggi selain daripada Al-Quran. Sekali khatam saja sudah jutawan. Adalah menjadi hak Al-Quran supaya kita khatam 2 kali setahun. Itu hak dia. Manakala kita ni tak khatam 2 kali setahun, maknanya kita sudah gagal menunaikan hak Al-Quran. Ini tuan-tuan cubalah. Buat jadual molek, biar boleh khatam paling tidak 2 kali setahun. 6 bulan sekali lah. Jadi 30 juzuk tu kita bagi dengan 6 bulan. Boleh nak khatam 6 bulan sekali lah. Kecuali tak merancang tu lain lah. Kalau tak ada kandak tu lain lah. Kalau kita nak, biasanya jadi. Kalau tak jadi tu biasa kita tidak nak sangat. Ini merupakan kejayaan besar dan tuan-tuan menyesal tak habis-habis kerana sikitnya baca Quran. Allah ni tak berasa menyesal sangat lepas mati nanti. Tuan-tuan akan menyesal tak habis-habis. Allah, aku duduk puluh-puluh tahun atas dunia, khatam sekali 2 ataupun tak khatam langsung. Sebab apa kita kena khatam Al-Quran? Sebab Quran ni surat kiriman daripada Allah. Sebagaimana Hasan man kana qablakum, orang dulu daripada kamu. Orang dulu di sini ialah Hasan Al-Basri ni tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia ni peringkat tabi'in. Orang jumpa dengan sahabat, tak ada jumpa dengan Nabi. Jadi Hasan Basri kata, inna man kana qablakum. Orang dulu sini Rasulullah dan para sahabat dia lah. Ya raw al-Qur'ana rasaila min rabbihim. Mereka melihat Quran ini surat kiriman daripada Tuhan mereka. Kalau kita nak kata mudah-mudah kan, Allah tak letak surat kita. Surah tu kita kira surat lah tu. Satu surah kan. Mana Allah Ta'ala ke atas surat kita 114 surat. Maka kena bacalah surat Allah Ta'ala ni. Sebab tu Hasan Basri kata, orang dulu daripada kamu, dia tengok Quran ni sebagai surat kiriman Allah. Ya tadabbarunaha fil lail, mereka itu membaca dengan penuh kepahaman di waktu malam, wa yunaffizunaha fil nahar, dan mereka melaksanakannya di waktu siang. Mana kalau Allah Ta'ala atas surat kita, kita tak buka apa surat tu, tak baca apa surat tu, ataupun tak ambil hal pun surat tu, kira orang sombong lah tu. Kira orang sombong, tak hormat pada surat kiriman Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena ambil inisiatif dan usaha biar boleh baca 6 bulan sekali khatam, paling tidak. Kalau lebih lagi tu lagi baiklah. Dah terbaik lagi kita baca dengan tafsirnya sekali, biar kita faham. Bukan setakat nak beribadat. Kalau nak beribadat dengan Quran pun boleh dah. Kita faham ke tak faham, kalau Quran baca saja boleh pahala dah. Tapi nak suruh lebih tinggi lagi, biar boleh faham. Sebab tujuan Tuhan atas surat kita ni nak suruh kita faham dan ambil tindakannya sekali. Inilah surat yang paling agung, surat daripada raja, yang maha raja pada segala raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena mikir panjang sikit lah. Tuhan tanya, mu buat apa atas dunia ni siapa surat aku kira tak ada nak baca pun. Mu buat kerja apa? Aku beri segala kemudahan hidup, kesenangan segala macam, tak baca pun surat aku. Tu jadi kita satu masalah juga kan. Jadi tuan-tuan kena ubah sikap tu. Kena ubah. Lagi pun perintah Allah Ta'ala mula-mula sekali turun, iqra', baca. Merupakan bahan bacaan yang paling agung yang dibawa dari langit, yang menjadi bahan kehidupan kita lah. Perlu hidup kita kepada Al-Quran. Roh rohani kita ni sangat perlu pada Al-Quran. Lebih perlu ikan kepada air. Ikan tidak akan boleh hidup kalau tak ada air. Rohani kita pun sama juga, tidak akan boleh hidup dengan kalau tak ada, kalau tak baca Quran. Mana Quran ni bagaikan air
kepada rohani kita, bagaikan air pada ikan lah. Jadi tuan-tuan akhtiar lah. Yang tuan benda ulas sama tajuk ni nak suruh jadi, bukan sekadar nak suruh dengar, nak suruh jadi. Sebab ini amanah ilmu yang tuan-tuan juga akan ditanya oleh Allah. Apabila kita sudah belajar, kita sudah dengar ilmu ni, itu jadi amanah yang kita kena tunaikannya. Sebab salah satu soalan yang akan ditanya oleh Allah, ada 5 soalan kan, tuan-tuan tahu belakang dah. Nombor 1, ke manakah usia kamu dihabiskan? Nombor 2, ke manakah usia muda atau tenaga muda kamu guna? Nombor 3, bagaimana kamu dapat rezeki dan harta benda? Nombor 4, bagaimana kamu membelanjakannya? Dan nombor 5, bagaimana dengan ilmu yang kamu perolehi, sama ada amal atau tidak? 5 soalan. 5 soalan ni tuan-tuan jawablah boleh di hadapan Allah. Akan ditanya 5 soalan. Jadi tuan-tuan semua, zikir hak Quran tadi, hak kata dua kali khatam setahun tu hak umum. Zikir Quran, az-zikrul akbar, zikir yang paling besar sekali, hak umum. Biar kita boleh baca sikit-sikit. Siapa boleh khatam 6 bulan sekali, siapa panggil. Walaupun kita tak nak khatam siapa banyak-banyak, mungkin tak mampulah. Kalau Imam Hanafi, dia rekod sejarah dia khatam dalam hidup dia sebanyak 1000 kali khatam. 1000 kali khatam. Kita nak sampai 1000 tu bakal payah lah kan. Kemudian satu lagi supaya mudah ayat dalam kuliah yang bulan lepas ialah selain daripada 6 bulan sekali itu, tuan-tuan juga kalau boleh kita juga berzikir dengan az-zikrul akbar berdasar kepada surah-surah yang dihadiahkan pahala yang besar kepada kita semua. Hak ni pun kita biar duk baca sama menjadi zikir harian kita juga. Nombor 1, surah yang menduduki ataupun yang diberi pahala 2/3 Al-Quran, iaitulah suratul Fatihah. Ini satu anugerah ilahi kepada kita semua. Ini harian lah, kena buat harian ataupun malam lah. Tiap-tiap malam, tiap-tiap biar boleh baca kan. Selain daripada hak dalam semaya itulah. Sekali kita baca Fatihah ni, tak kira dalam semaya ke luar semaya ke, diberi pahala seperti baca 2/3 Al-Quran. 2/3 Al-Quran ni mana 20 juzuk. 20 juzuk sekali kita baca Fatihah kan. Yang kedua, surah Az-Zalzalah pada bulan lepas. Surah Zalzalah ni, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sekali kita baca sama dengan separuh Al-Quran. Separuh makna apa? 15 juzuk kan. Satu lagi surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat Dhabha ni sekali kita baca sama dengan separuh Al-Quran juga. Ini betul-betul hadiah daripada Allah Ta'ala kepada umat Muhammad yang pendek-pendek umur ni, dengan amalan yang berganda seperti ini. Baca Quran itu berganda dah kan. Hak ni surah yang ditambah lagi, digandanya lagi. Satu lagi ialah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sekali saja Qul huwallahu sama dengan 10 juzuk Al-Quran. 10 juzuk. Ini semua kekayaan kita dan harta rohani kita. Ini harta rohani, tidak harta jasmani kan. Harta rohani ni tidak berapa ni sangatlah, sebab saya tak nampak. Kalau harta jasmani orang boleh nampak lalu kan, faedah dia, kesan dia dan sebagainya. Harta lebih hebat daripada harta jasmani lagi, sebab dia lebih kekal. Siapa bila-bila, tak habis-habis. Kata hadis Nabi yang menyatakan, siapa dia baca Qul Allah 10 kali, Allah bina satu istana dalam syurga. Itu hadis sahih daripada Rasulullah. Yang dah sebut dah pada bulan lepas. Sebut lagi sekali. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau gitu kita baca banyak. Kita baca banyak Qul Allah ni. Rasulullah kata, Allahu Akthar. Allah lebih banyak lagi. Dan satu lagi ada surah ataupun ayat yang kita baca kali sama dengan 1/4. Kalau keluar Allah tadi 1/3 kan, ini 1/4. Iaitulah surah apa? Pertama ialah ayat yang awal sekali, tidak ada yang mendahului dia. Wal akhiru dia lah hak akhir sekali. Wal zahiru dia lah hak yang jelas dan zahir. Bukti-bukti dan dalil yang menunjukkan kewujudannya dengan segala apa yang ada, biar jadi amalan harian.
yang jadi zikir. Inilah zikrul akbar, zikir yang besar yang perlu kita memperbanyakkannya, dan zikir yang berganda-ganda. Jadi marilah kita ambil kesempatan sikit untuk kita sama-sama berzikir dengan zikir ini, insya-Allah. Kita baca bersama, kita baca bersama sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itulah surah-surah yang Allah hadiah kepada kita semua untuk kita baca sepanjang hayat kita sebanyak mungkin, dan pahalanya sangat-sangat lumayan, dan kita panggil dia sebagai az-zikrul akbar, zikir yang paling besar sekali yang kita basah. Hendaklah kita senantiasa basahkan lidah kita dengan membaca kalamullah yang besar ini. Dan kalau boleh kita hadiah pula kepada ibu bapa kita, keluarga kita, sahabat handai kita, dan kepada semua orang-orang yang ada kih dengan kita, supaya di akhirat esok mudah nak buat kira bercara dengan dia. Dan selagi untuk semua orang Islam semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Dengan demikian banyak lagi lah pahalanya. Banyak lagi lah pahalanya.
Apa yang surah-surah ni jadi besar sangat? Pasal isi kandungannya itu sangat-sangat besar. Misalnya surah Al-Fatihah. Semua kita baca surah Al-Fatihah ni. Dan apa pun dah sebut dalam kuliah yang lalu, lama dah. Fatihah ni merupakan bacaan yang wajib dalam sembahyang dah. Tapi kita jangan tengok setakat rukun sembahyang saja. Sebab fardu Fatihah ni banyak dia punya. Nombor satu sekali fardu ain pada kita semua, biar kita boleh baca Fatihah dengan betul. Biar ada pengesahan daripada guru, ada ijazah daripada guru. Sekali tak apa dah. Itu fardu ain nombor satu. Fardu ain nombor dua, supaya kita boleh baca Fatihah dengan faham. Kalau tak boleh faham setiap huruf, setiap kalimah pun tak apa, faham secara umum tak apa dah. Sebab tujuan Tuhan suruh ulang juga baca Fatihah dan sembahyang ni supaya Fatihah ni sebati dengan kita, dan Fatihah ni betul-betul jadi pendidik dan pembina diri kita. Sebab tu dia kena faham. Kalau tak faham, tak sampai ke mana, boleh pahala sekat baca je lah. Sebab tu fardu ain nombor dua, kena faham. Sebab Fatihah tu merupakan dasar hidup kita. Kalau kita tak faham, macam mana nak jadi dasar hidup kita nak bersandar lagi mana kalau tak faham. Yang ketiga, Fatihah juga wajib kita kena amal dan ikut acuan hidup kita ni biarlah berdasar pada Al-Fatihah. Jadi oleh kerana Fatihah ni besar, jadi tuan-tuan perbanyakkanlah baca Fatihah. Banyak baca. Ini harta kita yang sangat mahal. Kita pun tak banyak perlu ada. Jadi kita biar daftar dengan malaikat ni sebanyak mungkin Fatihah. Ada masa baca. Datang kereta ke, masa rehat ke, ikutlah, ambil lah masa. Biar kita ni, kalau boleh kita rekod misalnya hari ni, berapa pendapatan melalui Fatihah, berapa kali Fatihah kita baca kan. Kalau boleh rekod gitu lagi baik. Hak malaikat tulis tu biarlah. Hak kita tulis sendiri pendapatan kita. Nak tahu banyak mana pendapatan sehari-hari ni. Isi kandungan Fatihah ni dia ada 7 ayat. 7 ayat ni juga menjadi 7 fardu ain pada kita. 7 ayat ni juga menjadi 7 fardu ain pada kita yang kita kena faham. Nombor satu sekali ialah Fatihah nak ajar kita tentang Allah. Fatihah nak ajar kita biar kita ni kenal siapa itu Allah. Dan dah sebut banyak kali dan bab Allah ni. Allah ni dari segi bahasa dia ambil perkataan ilah. Ilah dengan makna Tuhan yang disembah. Tak kira lah betul ke tak betul ke, semua dia panggil ilah. Lalu ditambahnya alif lam jadi Allah. Apabila jadi Allah, makna dia pun jadi khusus. Kalau ilah umum, Tuhan yang disembah betul ke tak betul ke, semua dia panggil ilah. Tapi kalau Allah, mana Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. La ilaha illallah, tak ada dah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, hanyalah Allah. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa pun kita kena kerti bahasa jugalah. Kalau tak kerti bahasa pun satu hal juga kan. Orang jenis tak kerti bahasa kan. Dari segi istilah, Allah ni ialah nama. Allah ni nama kepada Tuhan punya nama. Dia setiap nama ni mesti ada Tuhan punya nama. Tuhan punya nama ni siapa dia? Yang bernama Allah ni siapa? Yang bernama Allah itu ialah suatu zat, satu diri yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha kuasa dan juga yang maha gaib. Dan tak serupa dengan segala makhluk diri ni. Dia juga memiliki segala sifat kesempurnaan yang mutlak, dan diri ini juga maha suci dari segala sifat kekurangan. Langsung tak ada benda hak tak malik. Semuanya sempurna, tak ada kurang sikit abuk dah. Diri inilah bernama Allah. Diri inilah dia letak nama Allah. Jadi siapa dia letak nama ni? Yang letak nama ni ialah Allah Ta'ala sendiri, untuk memperkenalkan kepada kita semua. Jadi perkara besar yang pertama yang menjadi fardu ain kepada kita dalam bab Fatihah ni ialah bab Allah. Dia start mana? Start pada Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha pengasih. Alhamdulillah, segala puji
Segala puji hanyalah milik Allah. Mana segala kebaikan hak boleh puji ni memang benda kepujian ni benda baik. Kalau tak baik orang tak puji kan. Segala kebaikan dan kepujian itu hanyalah milik Allah. Allah ni siapa dia? Allah ni Rabbil Alamin. Dialah Tuhan. Ia mencipta, mentadbir, mengurus dan memelihara seluruh alam. Alam nyata, alam gaib, alam manusia, alam dekat, alam syaitan. Siapa ke alam akhirat? Banyak alam ni. Dia Tuhan. Dialah petak setu aja. Setu aja. Itulah dia Allah. Allah juga Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di mana Allah Ta'ala ni, perkataan Ar-Rahmanir Rahim tu diambil perkataan rahmat. Rahmat Allah ni ada 100 semua sekali. Rahmat di bawah Ar-Rahmanir Rahim ada 100. Satu saja yang diguna di dunia, yang diguna pakai di dunia hanya satu rahmat sahaja. Ada berapa lagi? Ada 99% rahmat. Hak diguna atas dunia hanya 1% saja. Yang boleh jadi setara ni. Ada langit, ada bomnya, ada segala macam ni. Ini semua nikmat dan kesenangan ini lahir daripada rahmat Allah hanya 1% saja. Ada 99% lagi di syurga nanti. Itulah dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang disebut juga biar kita faham. Allah juga Malik Yaumiddin. Dialah Tuhan yang Maha Berkuasa memberi balasan kepada manusia. Yaumiddin, pada hari agama, hari pembalasan. Ad-din di sini makna hari pembalasan. Itu semua nama-nama Tuhan belakang tu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin dan Maliki. Ada 5 nama. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia kepada kita melalui 5 nama. Sebab tu kita baca Fatihah ni biar baca molek dalam sembahyang ni kita baca dalam keadaan mulut membaca, telinga mendengar, akal memaham dan hati merasa. Jangan tak berasa kawan satu biar berasa betul terhadap siapa itu Allah, dan kena mengenal kita dengan Allah ni 100%. Sehingga tak ada benda yang tak kena mengenal. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan hanyalah dengan Allah sahaja yang maha tinggi dan maha agung. Kita tak ada gapo pun. Itulah dia, kena mengenal kita dengan Allah 100%. Itulah perkara besar yang pertama yang Fatihah nak ajar kita. Masa kita baca Fatihah tu biar fahamlah benda-benda tu kan. Perkara besar yang kedua yang menjadi fardu ain yang kedua juga Yaumiddin itu sendiri. Yaumiddin, hari pembalasan. Di mana wajib kita kena percaya, wajib kita kena yakin, dan wajib kita kena bersiap sedia untuk menghadapinya. Sebab inilah hari paling besar, hari paling kemuncak yang menentukan masa depan kita, sama ada syurga atau neraka, sama ada senang atau susah. Itulah dia Yaumiddin. Yaumiddin ni berlaku di mana? Berlaku di hari akhirat nanti. Akhirat adalah siri terakhir kehidupan kita semua. Akhirat ni hak akhir dah, siri terakhir. Sebab kita hidup di banyak alam kan, alam roh, alam perut ibu, di dunia ini alam barzakh. Hak akhir sekali alam akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Alam akhirat itulah lebih baik dan lebih kekal, di mana kita semua tidak akan mati lagi buat selama-lamanya. Itulah Yaumiddin. Itu perkara yang kedua besar disebut lepas pada Allah. Lepas pada Allah Yaumiddin selalu. Itu fardain nombor 2 kan. Fardain nombor 3 dalam Fatihah ni ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau sajalah yang kami sembah, dan hanya engkau sajalah yang kami minta tolong. Dia panggil apa sini? Hanya ni dipanggil tauhid. Ini dipanggil tauhid. Jadi Fatihah juga nak ajar kita supaya kita boleh hidup dengan dasar tauhid, di mana kita menolak segala jenis syirik. Dengan segala jenis, sama ada syirik dalam bab ibadat atau syirik dalam bab minta tolong, semua kita tolak belaka. Kita hanya bertauhid kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu 3, fardain nombor 3. Fardain nombor 4, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami cara hidup yang betul, di mana kita semua wajib kena hidup dengan cara hidup yang betul. Oleh kerana cara hidup yang betul ni hanyalah milik Allah Ta'ala, maka kita kena minta supaya kita ni diberi hidayah. Jadi tuan-tuan semua, apabila kita duk minta dalam sembahyang, kita kena ingat juga, kita duk minta hidayah ni memang menunjukkan kita nak hidayah tu.
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk kepada kami cara hidup yang betul. Nah, jadi sekarang hidayah Tuhan ni lagu mana kita nak minta selama ni? Hidayah Tuhan sudah turun lama dah. Hidayah Allah ni terkandung dalam Quran tu. Semua Quran ni ada hidayah Allah Ta'ala. Semua Quran ni 30 juzuk ni adalah hidayah daripada Allah. Jadi kalau kita minta saja ihdinas siratal mustaqim, sekarang Tuhan hak kita minta tu Tuhan beri dah, namanya Quran. Quran adalah hidayah Allah Ta'ala. Maka kita kena baca Quran ni, kena faham hidayah Quran hidayah hak kita nak minta tu. Nah, hidayah hak kita nak minta ihdinas siratal mustaqim ni Quran ni lah. Jadi Quran ni pun kita kena faham, kena baca, kena ambil manfaat kan. Dan inilah hidayah Allah Ta'ala hak kita nak minta dalam sembahyang tu. Itu fardu ain nombor 3 dah. Fardu ain nombor 4, siratal ladzina an'amta alaihim, cara hidup yang betul tu ialah cara hidup hak mana? Iaitulah cara hidup orang-orang yang akan beri nikmat kepada mereka, itu nikmat iman, nikmat Islam. Siapa dia? Iaitulah para nabi dan rasul dan para pengikutnya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib menjadi fardu ain kepada kita juga kena kenal Nabi, kena belajar cara hidup Nabi. Panjanglah cerita-cerita pula. Sebab cara hidup Nabi inilah siratal mustaqim yang kita duk minta tu. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan cara hidup orang-orang yang kemurkai. Siapa dia orang kemurkai itu? Ialah orang-orang yang nombor 1, al-maghdubi alaihim termasuklah syaitan dan iblis dan syaitan. Sebab iblis dan syaitan ni makhluk yang pertama dimurkai oleh Allah kerana dia derhaka pada Allah, tak sujud pada Nabi Adam. Al-maghdubi alaihim juga puak Yahudi, orang-orang Yahudi yang dulunya Islam tapi akhirnya dia jadi dimurkai oleh Allah pasal dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu Nabi Muhammad ni memang Nabi yang betul, tapi dia menentang juga kerana kepentingan dunia. Dia termasuk juga dalam puak al-maghdubi alaihim. Dan selagi ialah siapa saja yang serupa dengan Yahudi, orang munafik dan sebagainya, mereka juga termasuk dalam golongan al-maghdubi alaihim. Hak ni kita kena tolak. Waladdallin, dan bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Orang sesat ni siapa? Ialah orang-orang yang jahil, yang sesat dengan kejahilannya, dan selagi ialah orang yang Kristian. Dan orang-orang yang ada ilmu tapi ilmu dia menyesatkan dia, itu semua puak-puak ad-dallin yang kita kena tolak. Jadi Fatihah ni jadi ibu Quran, sebab tu dia besar tu. Sebab tu jadi sekali baca Fatihah, dari segi pahala ni, dari segi ilmu dia ibu lah, dari segi ilmu dia ibu Quran. Semua yang ada dalam Quran tu direkaskan, diletak dalam Fatihah. Tapi dari segi pahala Tuhan beri 2/3 Al-Quran. Kita baca Fatihah sekali sama kita baca 20 juzuk Quran. Syarikah kita ambil sikit lagi. Bapa yang inna izazul zilat ini jadi besar sama dengan separuh Quran kan? Sebab dia menyentuh soal akhirat. Izazul zilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegar dengan segegar, dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mutuh tubik segala isi kandungan yang memberatkan dia selama ini, logamnya, mayak-mayaknya dan segala mineral dalam bumi ni dia mutuh tubik semua. Wa qala al-insan, dia berkatalah manusia, malaha, apalah nak jadi pada bumi ni. Makna manusia masa tu ada lagi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itulah bumi menceritakan berita berkenaan sejarah bumi ni dan apa yang berlaku di bumi ni. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, pada hari itu juga manusia keluar daripada bumi berpuak-puak. Pergi ke mana? Pergi kepada mahsyar. Liyurau a'malahum, untuk memperlihatkan amalan mereka di mahkamah Allah Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang buat amalan baik yang sekecil mana pun, amalan yang baik sekecil mana pun dia akan dapat tengok balasannya. Dan siapa dia buat jahat, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa dia buat jahat sekecil mana pun dia akan dapat lihat. Itu makna dia kan, sebab tu dia besar. Selagi wal adiyat, rekah gini, rekah wal adiyat ni gini, Allah Ta'ala menceritakan tentang apa nama tu,
kuda perang. Apa ni? Kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas, yang berlari. Dhabha tu dengan kedengaran kencang, napas, soh bunyi kan. Itu makna dhabha. Fal muriyati qadha, kuda yang apa nama tu, yang mencetuskan api daripada telapak kaki dia. Fal mughirati subha, yang meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Fa asarna bihi naqa, sehingga menghemburkan debu pada waktu itu, berdebu, derahnya lari kuda ni. Bawasat Nabi Sam'a, lalu dia menggempur ketika itu jam'ah di tengah-tengah himpunan musuhnya. Beraninya kuda tu sampai dia masuk tengah-tengah musuh. Allah Ta'ala menceritakan tentang kuda perang. Ia begitu setia kepada tuan di atas belakang dia tu. Ya. Tuan dia pecuk masuk tu ke dalam medan perang, maka dia taat setia ke perang sampai begitu munah. Innal insana li rabbih lakanut, sesungguhnya manusia sangat tidak berterima kasih akan nikmat Tuhannya. Wa innahu ala zalika la syahid, dan sesungguhnya dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan demikian, keadaan dia tidak bersyukur. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak halaba. Afala ya'lamu, patutkah dia bersikap demikian? Tidakkah dia mengetahui bagaimana keadaan idza bu'thira ma fil qubur, ketika dimungkarkan segala yang ada dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan dikumpul serta didedah segala yang terpendam di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikan kepada mereka pada hari kiamat. Nak ayatnya gini, kita reka. Kuda ni begitu setia kepada tuan ada atas belakang dia, siapa tuan ada pecuk, siapa berapi tu lari kan. Begitu sekali kuda. Padahal tuan dia perah dia makan gapo sangat. Nah, tuan haja merah kuda ni lah buih air, berupu, tu yang makan dia. Tapi kuda begitu taat setia kepada tuan dia, ikut suruh. Nah, jadi Tuhan buat bandingan dengan manusia. Manusia ni tidak bersyukur dengan Tuhan dia. Padahal Tuhan manusia ni ialah Allah. Tuhan kuda tu manusia. Nah, kuda boleh kena Tuhan dia sampai begitu mau, dia taat situ mau. Manusia ni dia kata tak kena Tuhan. Walaupun Allah beri macam-macam kesenangan, tapi tak taat macam kuda tu. Tak setia dah ni. Makan tu nasi berapa jenis nasi dah ni? Beratus jenis nasi, KFC lagi, gotu lagi, bukan lagi. Minumnya pula macam-macam jenis minumnya. Tapi tidak setia macam kuda tu. Nah, itu Tuhan buat perbandingan. Nah, setakat itulah dulu. Akhir sekali, tuan-tuan sekali lagi lah, merayu dan juga bagi pihak saudara-saudara kita ni. Jadi alhamdulillah, yang saudara derma ataupun infak pada bulan lepas sudah sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan mereka terima kasih banyak dan gembira benarlah. Jadi menerima bantuan, dan kita pun berasa boleh tolong sikit walaupun tidak banyak, boleh tolong, berasa puas hati jugalah dengan sokongan daripada tuan-tuan. Jadi marilah kita teruskan perjuangan ini untuk mendapat pahala yang Nabi sebut, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu usaha, membantu orang susah, ibu tunggal dan orang miskin, pahala dia serupa dengan orang yang perang di medan perang, yang berpuasa di waktu siang dan beribadat di waktu malam. Dan sedekah seseorang, sedekah saudara-saudara ini, Nabi kata boleh memadamkan kepanasan di dalam kubur. Dan seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya di akhirat nanti. Dan kalau kita tolong orang di dunia ini, maka Allah juga akan tolong kita dalam kesusahan dia. Banyaklah kelebihannya. Dan sedekah juga boleh mengobati penyakit kita. Boleh mengobati penyakit dan boleh meluaskan lagi rezeki kita. Banyak kelebihan. Jadi marilah kita bantu setakat yang kita boleh saudara-saudara kita, walaupun kita tak boleh tolong semua, jadi kita boleh tolong setakat semampu kita lah. Dan tuan-tuan seragama sebut, amalan kita buat ni jangan putus. Dia buat ikutlah, baca Quran, kau mengaji, kau berapa kau, sedekah kau, jangan putus. Sebab apa? Sebab kita nak dapat kelayakan pencen. Sebab Nabi kata apabila seorang itu mati, maka Tuhan letak di kubur masing-masing seorang malaikat untuk nak catat amalan dia lepas mati. Kalau amalan itu tidak berterusan, sekat tu lah.
Kalau amalan kita buat tu tidak berterusan kan, dia sekat tu je lah. Tapi kalau amalan kita buat tu berterusan sampai mati, malaikat catat, walaupun kita mati dah, supaya kita hidup lagi, dah berterusan sampai ke kiamat. Jadi sedekah pun biar berterusan, sembahyang biar berterusan belaka, supaya amalan kita itu kalau kita mati pun amalan kita tu masih hidup lagi untuk sampai kiamat. Ini pencing sampai kiamat kan. Jadi kita nak hidup sampai kiamat mustahil. Tapi amalan kita boleh hidup sampai kiamat tidak mustahil. Dengan syarat kita buat tu biar berterusan, ikhlas kerana Allah. Itulah dia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup semenjak dari Nabi Adam sampailah ke hari kiamat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu, ya Ghafur. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami dan maafkanlah segala kesilapan kami yang kami lakukan pada hari ini, pada malam ini, pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini, pada dekad ini, pada abad ini, dan di sepanjang hayat kami. Ya Allah, Engkau-Lah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa anhum. Ya Allah, berikanlah kekuatan taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada malam ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya bersyukur terhadap nikmat Islam dan menunaikan amanahnya di zaman tidak ada Nabi dan Rasul ini. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan supaya kami dapat mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang salah itu salah dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, kami pohonkan segala apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya dan mursalin, para aulia dan salihin. Ya Allah, kami minta perlindungan daripada segala apa yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para anbiya dan mursalin, para aulia dan salihin. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, capaikanlah segala cita-cita kami, penuhilah segala harapan kami, cukupkanlah segala keperluan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal serta rezeki yang halal. Ya Allah, jadikanlah segala harapan dan impian kami sebagai suatu kenyataan. Ya Allah, permudahkanlah segala yang susah dalam kehidupan kami, ringankanlah segala yang berat dalam segala urusan kami. Ya Allah, percepatkanlah segala yang terlambat. Ya Allah, percepatkanlah segala yang terlambat dalam kehidupan kami. Ya Allah, segerakanlah segala apa yang kami tunggu-tunggu selama ini. Ya Allah, sambungkanlah segala yang terputus oleh hubungan silaturahim kami. Bukakanlah segala pintu rezeki yang halal bagi kami. Ya Allah, bukakanlah segala pintu kebaikan, keberkatan, kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan, kerajinan, kesungguhan, kekayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tutupkanlah segala pintu keburukan dan kejahatan dalam kehidupan kami. Ya Allah, bukakanlah segala peluang pekerjaan pada anak-anak kami dan juga anak-anak kaum muslimin. Ya Allah, segerakanlah pertemuan jodoh anak-anak kami dan juga anak-anak kaum muslimin. Ya Allah, bukakanlah segala pintu kejayaan, keberkatan, kesihatan dan kekuatan, kebijaksanaan dan kekayaan dalam kehidupan kami. Ya Allah, selesaikanlah segala masalah keluarga, anak cucu dan keturunan kami sampai hari kiamat. Jadikanlah mereka itu hamba-Mu yang benar-benar beriman dan bertakwa serta berjaya dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan juga dapat meneruskan perjuangan kami, perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.